Okey, ini topik yang menarik, Ridwan. Setiap hari kita berbicara mengenai kebolehpasaran anak muda, tetapi ada yang mengatakan bahawa pasaran tu ada, tapi anak muda ni pula yang memilih. Adakah ini fakta ataupun adakah ini mitos? Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita di studio, Dr. Diana binti Abdul Wahab, pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syafika, Ridwan. Alhamdulillah. Hari ini kita bercakap mengenai anak muda. Ini bukan bermusim. Kalau banjir itu dia mungkin bermusim, tapi anak muda memilih kerja ini, saya rasa dalam 2-3 tahun ini, malah 4-5 tahun ini, dia sering menjadi topik perbualan. Generasi Z, dia sangat istimewa. Sebab apa? Mereka sangat mementingkan flexibility dari segi masa, dari segi gaji. Mereka merasakan mereka berhak untuk mendapat apa yang mereka mahu daripada majikan. Tapi sebaliknya, sebab majikan ini daripada generasi yang baby boomers, generasi X dan sebagainya, kerana dia mempunyai dua thought yang berbeza. Pendapat doktor dengan situasi pertembungan generasi ini bagaimana, doktor? Okey. Untuk saya memulakan perbincangan tentang adakah belia kita ni sangat memilih untuk bekerja, ya. Yang pertama sekali memang kita akui bahawa pengangguran adalah tertinggi di kalangan belia sendiri, sama ada yang habis sekolah ataupun di kalangan graduan sendiri. Dan yang paling merisaukan kita adalah pengangguran di kalangan graduan lah, kerana kita ni kalau boleh graduan tu selepas dia dah laburkan masa, tenaga, dan kebanyakan mereka membuat hutang pinjaman PTPTN, ya. Jadi kita harapkan mereka ni apabila telah habis belajar, mereka ni mendapat pekerjaan yang sesuai lah. Tapi kita dapat lihat bahawa pengangguran adalah sangat tinggi di kalangan remaja, di kalangan belia dan di kalangan graduan sendiri. Jadi kita dalam pada kita cuba untuk menjawab sama ada belia kita ni adakah mereka memilih kerja ataupun adakah disebabkan faktor lain yang menyebabkan mereka ni menganggur, ya. Jadi perbincangan ni agak kompleks saya rasa. Tapi benda yang saya rasa faktor utama pengangguran di kalangan belia dan pengangguran di kalangan graduan ni adalah faktor gaji sendiri. Okey, kalau kita lihat macam kalau kita nak tanyalah adakah belia kita zaman sekarang ni nak pilih kerja yang fleksibel, diorang tak nak kerja 9 to 5, ya. Jadi benda ni saya rasa kita tak patut lihat pada satu faktor tu saja, kerana faktor utama dia adalah faktor gaji. Kerana kalau kita contohlah macam ada pendapat yang mengatakan kita punya belia ni malas, kan, sangat memilih untuk bekerja. Tapi kalau kita lihat, ya, ramai anak muda kita yang sanggup berhijrah ke negara-negara luar untuk bekerja di 3D sektor. Kalau kita kata kita terpaksa ambil pekerja asing kerana belia kita tak mahu kerja-kerja 3D ni, tak mahu kerja mencuci, tapi kita lihat mereka ni sanggup pergi ke luar negara untuk mendapatkan pekerjaan sebegini. Jawapan dia adalah satu, ya, disebabkan oleh gaji. Jadi kalau kita dapat memberikan gaji yang sepadan dengan taraf kehidupan yang standard, orang kata, saya rasa orang muda di Malaysia ni ingin boleh atau mereka ni tidak akan jadi memilih lah untuk mencari pekerjaan. Itu kalau kita berkata mengenai mereka diberi peluang dan juga ruang untuk bekerja di luar negara. Kita berbalik semula dengan situasi terkini di Malaysia ini. Anak muda akan mengatakan, salah ke untuk saya memilih? Kenapa? Mereka dah belajar susah-susah. Kalau ambil ijazah 3-4 tahun, kadang-kadang kalau dah extend tu sampai 6 tahun pun boleh jadi untuk ijazah. Dah susah-susah belajar dalam bidang itu, kenapa perlu ambil ataupun bekerja di bidang yang lain? Itu yang dikatakan oleh anak muda. Tapi kalau kita realistiknya bercakap mengenai ekonomi, macam doktor sendiri pada Jabatan Ekonomi, adakah mereka perlu tangkap muat saja, ambil saja apa peluang di hadapan mata disebabkan situasi yang berlaku dalam negara kita sekarang, doktor? Okey, sebenarnya Syafiqah, ya, itu adalah apa yang berlaku sekarang ni. Kerana ramai graduan kita, saya bercakap, bila kita cakap belia ni, ada yang graduan, ada yang bukan graduan lah. Sekarang kalau kita nak fokuskan kepada graduannya, ramai graduan kita yang sebenarnya tangkap muat saja. Sebab baru-baru ni saya ada interview beberapa graduannya, ada yang daripada, saya rasa dia ambil bidang design. Kemudian dia apabila bekerja, dia kata dia tak dapat mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang dia ada tu. Jadi dia ambil tangkap muat sahaja. Ada juga yang mempunyai kelayakan yang tinggi, kelayakan teknikal, contoh architecture, tapi terpaksa bekerja dalam gig ekonomi hanya kerana dia kata tidak dapat mencari pekerjaan sesuai dengan kemahiran yang dia miliki, jadi dia terpaksa tangkap muat sahaja. Dan jadi masalah apabila mereka tangkap muat ni adalah masalah dari segi dua cabang, ya. Masalah dari segi individu sendiri kerana mereka ni mempunyai kemahiran itu dan mereka, macam saya cakapkan tadi, mereka telah laburkan masa, tenaga dan mereka terpaksa membayar semula hutang pendidikannya, dan apabila tangkap muat saja ni
kebanyakan mereka tidak mendapatkan gaji yang sepatutnya, yang selayaknya. Okey, dari segi negara juga, kita menghadapi apabila ramai yang menghadapi situasi begini, kita mengalami keadaan di mana negara tidak dapat mengutiliskan kemahiran yang kita ada. Contoh, kita ajar berapa ramai dalam bidang engineering, berapa ramai dalam bidang astronomi. Tapi kalau kebanyakan mereka ni tidak bekerja dalam bidang engineering, tidak bekerja dalam bidang astronomi, jadi kemahiran tu menjadi satu pembezarian. Betul. Lebih baik mereka ni, yalah, maksud saya kalau secara ringkas ni, lebih baik mereka ni tidak yalah pursue education dan terus bekerja. Kalau kita tidak mempunyai cukup peluang pekerjaan yang menggunakan kemahiran ini. Cuma kebimbangan kepada kita sekarang, kalau kita dapat ikut laporan baru-baru ini mengatakan bahawa ramai lepasan SPM tidak mahu menyambung belajar. Mereka mahukan terus bekerja disebabkan oleh faktor keuangan dan mereka melihat kejayaan itu boleh dicapai tanpa pendidikan. Mungkin ada sedikit perkara yang kita boleh lihat tentang sistem pendidikan kita yang saya tak kata dia 100% berteraskan pada teori, tetapi masyarakat masih lagi meletakkan stigma pergi belajar ini hanya teori, tapi kerjanya lain. Macam Syafiqah cakap tadi kan. Tapi stigma itu macam mana kita nak ubah? Kerana sistem pendidikan ini sebenarnya penting, bukan sekadar kemahiran yang kita bawakan, tetapi kemahiran mereka berfikir untuk terus hidup itu adalah paling utama apabila mereka mendapat pendidikan. Betul, saya sangat setuju Ridwan. Okey, sebenarnya perkara yang paling membimbangkan sekali, status pengangguran siswa Azhar dari tahun ke tahun ini amat merisaukan sekali. Dan sekarang ni especially sejak pandemik lah, kita dapat tengok peningkatan jumlah belia yang masuk dalam gig ekonomi ni ya. Jadi ini menyebabkan remaja-remaja sekolah mereka tidak lagi memilih untuk masuk ke universiti kerana bagi mereka lihat pada return on investment untuk adakah worth it untuk mereka melanjutkan pelajaran di peringkat yang tertinggi jika tiada jaminan pekerjaan dan tiada jaminan yang mereka ni akan mendapat pendapatan yang sewajarnya ya. Jadi perkara ini adalah amat membimbangkan sekali kerana benar dalam satu aspek kita melihat pendidikan ni adalah kita bukannya expect kita masuk ke universiti, bila kita dah habis universiti tu okey kita ready untuk masuk ke labour market. Macam tu kan. Dia bukan. Sebenarnya universiti ni okey walaupun kita menyediakan kemahiran teknikal juga kepada pelajar, tetapi macam Ridwan cakap tadi, kita menyediakan graduan-graduan ni kemahiran berfikir, kemahiran soft skill, communication skill, leadership skill, teamwork skill yang sangat diperlukan untuk kita gunakan apabila untuk kita masuk ke alam pekerjaan ya. Jadi perkara-perkara ini memang orang kata kita menyediakan graduan yang berkebolehan seboleh, dan apabila mereka masuk ke peluang pekerjaan ke alam pekerjaan, ini tidak bermakna bahawa universiti ni telah menyediakan mereka ni okey, maknanya bila masuk ke alam pekerjaan tu ready to go. Dia bukan macam tu ya. Kerana kalau kita tengok industri-industri pun, satu industri ke industri yang lain sangat berbeza. Dari satu company ke satu company yang lain pun sangat berbeza. Jadi dia perlu ada lifelong learning di situ. Sebab itulah bila kita bercakap mengenai anak muda ini memilih, kadang-kadang bukan sebab mereka memilih, tapi pilihan mereka yang pada asalnya itu tidak dapat dilaksanakan kerana mungkin mereka minat dalam bidang teknikal, tetapi rakyat Malaysia masih tidak boleh menerima TVET sepenuhnya lagi pada masa kini. Jadi kadang-kadang anak muda ini juga memberontak kan. Jadi itu mungkin salah satu juga isunya. Tapi kini kita nak bercakap kembali semula kepada realiti dan juga hakikat. Apabila kita melihat anak muda apabila mereka belajar dalam sesuatu bidang, tapi bidang itu pula tiada pasarannya di Malaysia. Jadi dari segi statistik dan juga mungkin kalau kita nak bercakap mengenai kalau kita lihat pasaran sekarang, apa di antara bidang yang sebenarnya diperlukan dan agak kritikal sekarang ini, Doktor? Okey, sebelum saya cakap tentang apakah peluang pekerjaan yang baru munculnya, okey, satu benda yang saya nak cakap adalah daripada satu generasi ke satu generasi dia akan berubahlah peluang pekerjaan ni. Kalau kita tengok pada the first industrial revolution, kita memerlukan banyak kemahiran-kemahiran teknikal, orang yang pandai yang membawa kereta api ataupun maintenance ya, benda-benda macam tu. Dan kita pergi kepada second industrial revolution dan sekarang kita berada di fourth industrial revolution. Itu kita semuanya berasaskan kepada teknologi, berasaskan pada sistem digital, berdasarkan kepada internetnya. Jadi peluang pekerjaan ini sentiasa berubah mengikut zaman. Dan kalau kita nak tengok apakah peluang pekerjaan yang wujud zaman sekarang ni, dan dalam masa yang sama ada juga pekerjaan yang pupus.
Ya. Yang pupus adalah sebab kalau kita tengok pada fourth industrial revolution ni, kita ada Internet of Things, ya, and then kita ada internet based, and then kita ada automation. Jadi kalau kita cakap pada automation ni, ada banyak kerja-kerja rutin yang tidak lagi memerlukan tenaga untuk melakukannya. Jadi ada sebahagian sektor-sektor perkilangan ataupun kerja kilang yang mungkin akan pupus. Dia bukannya pupus dalam masa sebulan dua dia terus pupus, tak. Dia ambil masa. Okey, dalam pembentukan kerja-kerja baru juga dia mengambil masa, ya. Jadi kalau kita nak tengok pada jenis-jenis pekerjaan baru yang saya lihat sekarang ni adalah yang realiti sekarang ni adalah peningkatan dalam gig ekonomi lah. Okey, freelancing activities, web development, dan saya rasa bidang yang saya sendiri ajar di Universiti Malaya adalah data scientist. Kerana kita collect data di mana-mana saja. Contohnya macam kita pergi ke kedai, kita guna credit card kan, dan kita guna, dan data tu disimpan, transaction, apa-apa yang kita upload di media sosial apa semua itu memerlukan data-data. Jadi kita memerlukan salah satu pekerjaan yang paling orang kata mempunyai potensi yang sangat tinggi sekarang ni adalah mereka yang pakar dalam menganalisis data. Ini masalahnya sekarang ni, apabila anak muda ni dia tidak diberitahu, tak diterangkan mengenai adanya sebenarnya subjek-subjek yang di luar daripada skop minda mereka. Selalunya kalau di sekolah tu kita fikir doktor, lawyer, engineering, arkitek, cikgu. Ini yang selalu kita nampak. Tapi sebenarnya ada juga bidang yang seperti doktor katakan tadi yang sebenarnya amat diperlukan oleh pasaran kita sekarang dan juga boleh menjamin masa hadapan mereka. Jadi rasanya ada satu langkah yang perlu dilakukan. Untuk pandangan doktor sendiri, apa di antara langkah yang boleh kita lakukan? Khususnya bukan sahaja untuk kita membuka minda anak muda ini, tapi juga bagaimana untuk membawa mereka ke 3D tadi. Sebab kita tak boleh lupakan 3D. Sebab kita risau juga kalau terjadinya seperti hari itu pandemik COVID-19. Apabila buruh kasar tak boleh datang ke Malaysia. Akhirnya plantation kita ke mana? Perikanan kita ke mana, doktor? Okey, yang pertamanya sektor-sektor barulah. Contohnya pekerjaan baru seperti copywriter, data scientist, web developer, graphic animation, semua tu, ya. Okey, so perkara-perkara ni saya rasa yang paling penting adalah awareness lah. Dan saya yakin universiti-universiti, sebab saya sendiri bekerja di universiti, kami sering kali cuba untuk create the link dengan industri. Sebab kita juga nak tahu apakah yang diperlukan oleh industri zaman sekarang ni, apakah skill yang diperlukan oleh industri. Cuma kita kena faham, ya, untuk mengisi satu keperluan industri, universiti ni merupakan satu badan yang sangat besar. Okey, dan untuk kita ubah tu, kita bukan boleh ubah dalam masa sebulan dua. Oh, industri perlukan ini, pam kita bagi skim. Dia perlukan masa, ya, untuk kita mengisi keperluan industri semasa. Okey, dalam masa yang sama, bila kita cakap tentang 3D sector, okey, benda yang tak boleh lari apabila kita membincangkan tentang 3D sector adalah gaji. Jika kita lihat pada belanjawanku, saya lihat pada jumlah yang diperlukan oleh seorang yang single, ya, saya tak cakap yang married ke dengan anak, yang single saja, single dan menggunakan public transport, mereka memerlukan untuk hidup secara orang kata standard lah, standard. Boleh bernafas. Boleh bernafas adalah RM1,800 sebulan. Jadi kalau kita tetapkan gaji kita, contoh macam gaji minimum 1,500, itu pun dah berada di bawah standard of living. Ini single, ya, saya cakap. Semput dah, ya. Ya, dah semput. Okey. Jadi isu kita nak mengisi, kalau boleh kita ni ingin menurunkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Kalau boleh, kalau kita nak ambil pekerja asing, biarlah kita ambil mereka yang berkemahiran tinggi, kerana apabila mereka datang ke sini, warga tempatan boleh belajar dari mereka. Contohnya teknologi daripada Jerman ataupun bidang education daripada Finland, kita boleh belajar dari mereka, kan. Tapi untuk mengisi kerja-kerja 3D ni, biarlah orang kita sendiri yang mengisi pekerjaan-pekerjaan ini. Tapi yang paling utama adalah kita kena selesaikan isu gaji. Isu gaji tu sangat menarik sebenarnya. Sebab kebanyakan kita semuanya ialah dalam generasi sandwich. Kita di tengah-tengah. Bukan sahaja jaga diri kita, tapi kalau ada anak, kena jaga anak. Ada mak bapak, kena jaga mak bapak. Kalau ada nenek, kena jaga nenek. Jadi tanggungjawab kita lebih besar. Jadi mungkin gaji minimum itu juga sebenarnya memberi tekanan yang cukup hebat kepada anak muda. Sebab itulah anak muda ni memilih pekerjaan. Ada sebab kenapa kita memilih. Dia takut macam boomerang factor. Bila kita baling tu, kita sampai balik kat kita. Ketakutan itu masih lagi wujud. Saya rasalah di kalangan belia, graduan dan juga mereka yang baru memulakan hidup, yang mempunyai tanggungjawab. Saya rasa masa yang kita ada itu sahaja. Menarik perbincangan pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Diana Abdul Wahab, pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Baiklah, kita akan